Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah kita terus memberikan tumpuan kepada PRU 15. Dan saya gembira sebenarnya kita ada dua tetamu yang berada di studio bersama dengan saya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat di atas topik PRU 15 BN mendaki lembah mengharungi bah di Kuala Lumpur. Wow, ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan saya perkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio ruang bicara ini. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Ramlan Askolani, iaitu calon BNP 121 Parlimen Lembah Pantai. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Nasib baik kita tak bercakap tentang Liga Malaysia tu. Kita tinggalkan dulu isu itu. Okey, kita juga ingin mengucapkan selamat datang mungkin buat pertama kalinya kepada seorang lagi tetamu, iaitu yang berbahagia Datuk Daniel Ling Sia Chin, yang merupakan calon BN di P117 Parlimen Segambut. Datuk, apa khabar? Khabar baik. Sudah bersiap sedia tu ya? Memang sudah bersiap sedia. Okey, bila kita bercakap, saya mulakan dululah dengan Datuk Ramlan Askolani. Dulu mungkin ramai yang mengenali beliau sebagai seorang pemain bola sepak mewakili Selangor dan Kuala Lumpur, sorry. Dan memanglah dia seorang pemain yang cukup baik. Tetapi dalam politik, dalam pilihan raya umum, ini merupakan satu lagi wajah baru sebenarnya dalam PRU yang ke-15 ini. Apa yang memberi keberanian sebenarnya kepada Datuk untuk sama-sama terlibat sebagai calon dalam PRU yang ke-15 kali ini? Sebenarnya saya dah terlibat dengan politik ni dah lama. Semasa saya JK Pemuda Bahagian tahun 93 dan jadi Ketua Pemuda Bahagian Lembah Pantai dari tahun 95 sampai 2004, 3 penggal saya jadi Ketua Pemuda Bahagian. Jadi saya dah sebati dengan politik ni. Jadi pada main bola pun saya dah terlibat dengan politik masa itu. Jadi pada saya sebagai anak jati Lembah Pantai, jadi saya dah berkecimpung ni memang menjadi darah daging lah. Jadi bukan baru. Dan pada saya bila mengambil alih daripada Datuk Seri Utama Raja Runcit, bila kita kalah pada 2018, jadi saya terus menyambung kesinambungan Datuk Seri Raja Runcit tu, dan sampai ke hari inilah, mana memang pada saya sanggup atau sedia untuk menghadapi dalam PRU yang 15 ni. Okey, bagi Datuk Daniel sendiri akan bertanding di Parlimen Segambut. Ini juga merupakan satu kerusi parlimen yang bukan mudah sebenarnya. Saya tahu cabaran yang cukup hebat. Kita tahu ada Hanayo dari DAP di sana, dan dia sudah pasti akan cuba mempertahankan kerusi Parlimen Segambut ini. Tetapi apa yang Datuk rasakan sebenarnya Datuk bila diletakkan sebagai calon untuk bersaing dengan seorang kita anggap sebagai heavyweight sebenarnya dari parti DAP ini? Sebenarnya YB Hana masa itu memanglah merupakan seorang yang memang kuat dia punya lawan saya ya. Tetapi bagi saya itu merupakan satu cabaran. Cabaran untuk saya supaya bekerja lebih gigih, lebih berusaha untuk menjadi seorang yang lebih matang lah maksudnya. Saya akan membuat terbaik untuk berkhidmat pada semua rakyat dekat kawasan Segambut. Ini adalah satu usaha saya sebagai seorang ahli politik untuk memahami cara-cara beliau, bagaimana beliau berpidato, bagaimana beliau mengadakan ceramah. Dari sana saya boleh belajar sedikit lah tentang cara dia menjadi seorang ahli politik. Ini akan membuat saya lebih usahalah Tapi untuk saya politik memerlukan masa untuk menjadi seorang ahli politik memerlukan masa. So saya masa ini memang tak bekerja lah
So saya menumpukan sepenuh masa lah pada politik. Ya, so itu penting. Ya. Okey. Kembali semula kepada Dato' Ramlan Askolani. Saingan 4 penjuru sebenarnya. Tetapi yang paling mendapat perhatian tentunya lah saingan yang terpaksa dihadapi dengan penyandang kerusi Parlimen Lembah Pantai ini, iaitu Fahmi Fadzil, dan memang dia juga merupakan seorang anak muda yang sudah pun sinonim sebenarnya dengan penyokong-penyokong di Lembah Pantai ini. Tapi bagaimana anda melihat saingan ini sebenarnya? Pada saya, oleh kerana Pakatan Harapan telah menjadi ahli parlimen selama 3 penggal. Sebelum itu YB Nurul Izzah 2 penggal, dan Fahmi yang 1 penggal ni lah. Jadi pada saya memang saingan tu tak dinafikan. Tapi oleh kerana pada saya mungkin 3 penggal telah mereka kat sana, jadi pada saya tidak ada nampak perbezaan sangat. Sebab itu saya lihat ia adalah satu pertembungan ataupun saingan yang sengit. Tetapi pada saya insya-Allah, kerana kalau dikatakan orang baru, jadi saya barulah pertama kali menjadi calon. Tapi kalau kata orang lama, memang lama dalam politik, terlibat dalam politik, dan memang saya berpengalaman dan saya mengetahui selok belok di kawasan Lembah Pantai. Dan insya-Allah saya keyakinan bahawa perubahan kali ini kita boleh pergi, insyaAllah. Macam mana dengan Dato' Daniel sendiri tu? How do you look at your chances actually? Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di Segambut khususnya yang tidak dapat diselesaikan oleh Hana Yu sebagai satu contoh yang menarik? Pada pendapat saya, kalau cakap peratus lah kan, saya fikirlah semenjak daripada saya dilantik dilantik sebagai pengurusi MCA bahagian Segambut, saya telah berusaha. Sebab apa? Saya masih ingat masa waktu kecil bapa saya cakap, bila kamu dilantik untuk apa-apa kedudukan ataupun posisi, kamu mesti buat terbaik. Itu penting. So masa itu saya buat terbaik lah. Saya sedang berkhidmat dengan rakyat semua kat kawasan sekitar Segambut. Saya boleh dikatakan saya dah lebih tinggal dekat Segambut lebih 20 tahun dan saya memang kenal lah tempat-tempat jalan-jalan, makanan-makanan mana yang terkenal. Sebab itu saya suka bergaul mesra dengan penduduk di kawasan Segambut. So saya tahu saya memang dah buat kerja lebih kurang 4 tahun di sana, dan semasa COVID saya masih ingat saya juga ada tolong warga mas, warga mas. Dan saya percaya warga mas banyak dekat Segambut merupakan pengundi lebih kurang 15% ke atas sebagai pengundi. So mereka memerlukan satu tempat di mana mereka boleh duduk untuk berbincang-bincang, untuk ada satu program untuk warga mas. Sebab itu penting. Kawasan Segambut memang adalah satu kawasan yang terdiri daripada golongan-golongan yang miskin, miskin tegak, golongan pertengahan, pendapatan tinggi. So itu kita mesti menghadapi masalah mereka masing-masing. So salah satu daripada masalah yang saya tahulah yang tidak diselesaikan oleh masa ahli parlimen Segambut yang dulu tu adalah masalah jalan. Masalah jalan. Sebab contoh di dalam kawasan Segambut dalam, banyak kawasan tersebut jalan memang teruk, memang berlubang, memang kalau turap pun dia masih rosak lah, sebab ada kereta lori-lori besar yang berjalan dekat kawasan itu kan. So penduduk di sana kadang-kadang meminta supaya seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah mereka untuk menurap seluruh jalan. Sebab kalau turap setengah sini, setengah dia masih rosak sebab dia bukan diturap sekaligus. Tapi itu memerlukan satu follow up yang biasa lah. Itu penting. Selalu masalah banjir pun sering melanda sebenarnya kawasan tu. Masalah banjir masa itu tahun lepas Disember 18 2021
itu pertama kali merupakan banjir memang lebat, ya, ataupun kita cakap flash flood. Di sana mengakibatkan bencana teruk, atau musnah, ada tanah musnah, alat-alat elektrik musnah. So ini merupakan satu masalah besar pada penduduk di kawasan tersebut, terutama dekat kawasan Kuala Air, kawasan Kasih Pilih, kawasan Sekamut Dalam, dan juga Sungai Bencala, ya. Tempat ini merupakan golongan pendapatan yang bukan pertengahan, biasanya rendah, miskin. So kita memerlukan satu kaedah sistem, ya, untuk kita, supaya kita boleh ada satu cara supaya air yang bertakung bila banjir lebat boleh mengalir ke tempat lain, ya, dengan secepat mungkin. Setahu saya ada satu cara, ya, yang saya tahu, bahawa mereka membina macam tepi-tepi sungai, mereka membina simen, tapi dia kosong. Kosong, tapi dia mempunyai satu saluran yang boleh mengalir ke kawasan kering. So bila air hujan lebat, dia akan mengalir tepi dalam sungai itu, kan, bila air akan naik, kan, paras air, tapi dia akan mengalir ke tepi. So itu mungkin akan mengurangkan kelajuan, ya, air yang deras mengalir. Itu satu cara lah, saya dengar lah, kan. Okey, itu sebab kita pilih mengharungi bah di Kuala Lumpur tadi tu. Okey, bersama dengan Datuk Ramlan itu, ya. Apa pula masalah sebenarnya yang perlu dilihat secara serius di lembah pantai? Apa yang isu-isu yang mungkin sehingga kini tidak dapat diselesaikan? Di lembah pantai kita ada 3 zon. Satu di zon Petaling, iaitu di sebelah Sentosa, bersepadan dengan PJ Selatan. Yang kedua di sebelah pantai, di mana situ kawasan Kerinci. Di situ B40 ramai, itu flat PPR lah. Lepas tu di Bangsa, zon Bangsa. Jadi saya mengambil pendekatan itu ikut pada zon. Contoh di Bangsa, apa keperluan di Bangsa. Contoh di Bangsa, keperluan mereka pertama lah masalah jalan, masalah keselamatan. Itu dari sudut untuk buat pagar, apa namanya tu, keselamatan di kawasan Bangsa utama tu. Lepas tu ada lagi isu yang mereka minta saya bantu, iaitu dari segi maintenance jambatan yang naik ke Bukit Hill tu, Bangsa Hill. Jadi itu kawasan Bangsa. Di kawasan Kerinci pula, isunya ialah masalah parking, dan juga ada isu B40, iaitu kebajikan. Di situ banyak orang yang miskin. Di sebelah Sentosa, Petaling sana tu, di situ juga ada kaum Cina yang B40. So saya mengambil usaha ke arah yang ikut zon. Jadi masalah-masalah yang di sana terlalu ditekankan adalah kalau di Sentosa tu masalah pasar di Sentosa tu yang telah lama, dan mereka nakkan ada tempat yang lebih selesa. Begitu juga di kawasan-kawasan pantai dalam tu, masalah penjaja-penjajanya pun kita juga akan mengambil pendekatan baru. InsyaAllah kita nak buat bagi lebih selaraskan, lebih cantik, dan pada saya untuk menambahkan tarikan kepada orang ramai. Begitu juga kalau di lembah pantai ada yang UTC yang sepatut dibangunkan pada zaman Datuk Najib dulu, dibatalkan oleh kerana kita kalah pada 2018. Dan itu pun saya akan usahakan untuk penekanan untuk menjadinya kenyataan. Wujudkan semula. Lepas tu dari sudut anak muda, saya ada inisiatif untuk membina sebuah prasarana sukan. Contoh mungkin buat mini stadium, untuk kita dapat pertama melahirkan bakat-bakat baru. Yang kedua, saya juga untuk mengumpulkan silaturahim. Di situ kita boleh pelbagai kaum untuk aktiviti sukan di sana. Sesuatu yang penting difikirkan secara serius Datuk Daniel,
Kalau kita lihat kepada pengundi-pengundi ini juga memainkan peranan sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang ini senario politik pun sudah berubah, terutamanya untuk PRU 15 ini, pengundi muda khususnya pengundi undi 18 telah pun dikuatkuasakan, dan kemudian pengundi-pengundi yang didaftarkan secara automatik, dan kemudiannya pengundi-pengundi atas pagar. Apakah Datuk melihat bahawa mereka inilah sebenarnya yang kalau mau perubahan, mereka inilah yang seharusnya memberi undi kepada parti-parti yang mungkin bertanding, terutamanya untuk BN sendiri? Apakah BN mengharapkan ini berlaku? Okey, sebenarnya macam kawasan saya sengambut ya, sebelum Parlimen, pengundi yang 18 itu lebih kurang 6,000 lah, kayak pengundi baru yang secara automatik. So bagi saya, bagaimana kita boleh memikat ya, ataupun influence pengundi untuk 18 ya, untuk menyokong untuk Barisan Nasional Barisan Nasional. Kita mesti adakan program-program pemuda. Itu penting ya. Contoh sukan. Sukan merupakan satu daya tarikan ya. Tapi kita macam dekat Sengambut, dia memang sukan dia ada, tetapi dia terhad. Dia terhad. So kawasan sport komplek pun tak ada. Ya. So kalau ada peluang lah kan, kalau boleh saya boleh dengan bersama dengan Kementerian Sukan lah kan, untuk mewujudkan satu one stop center. Jadi, sukan yang one stop center itu dia merangkumi warga emas dan juga budak ataupun pemuda-pemuda B40. Ya. Mengapa warga emas? Dia macam one stop center, tapi untuk warga emas dan juga untuk pemuda, anak muda. Sebab warga emas kat Sengambut, mereka tak ada tempat nak pergi. Mereka biasanya dekat kedai kopi, kan? Mereka tak ada satu tempat di mana mereka boleh duduk untuk bergaul sama-sama dengan umur sebaya mereka. Dan juga macam pemuda-pemuda itu, mereka ni mesti diberi satu, kita cakap, pendidikan supaya menghormati orang yang berumur. So di sana saya akan mewujudkan satu kursus. Ya, kursus itu terhad macam kursus civic untuk memberi satu pengajaran penghormatan pada orang tua, ataupun mesti hormat orang yang lebih berumur lah. Di sana kita mesti ada mata pelajaran civic, contoh bagaimana kita boleh berbudi bahasa, saling menghormati sama-sama satu lain, dan juga kita boleh bergaul bersama, yang nasihat-nasihat yang daripada warga emas atau senior citizen. Itu satu. Kedua, dekat Sengambut, terutama ni warga emas, dia di Sengambut dia ada satu hospital kecil, ya, bukan hospital sebenarnya, klinik, ya, tapi dia tak boleh menampung banyak pesakit. So kalau bolehlah diberi peluang kan, untuk menarik pengundi-pengundi di atas pagar. Ya, mereka pun beritahu saya bahawa perlukan satu klinik yang berskala lebih besar, supaya penduduk-penduduk di Sengambut biasanya kalau mereka sakit ataupun tak sihat, mereka tak boleh, kalau B40 ataupun orang emas, mereka tak boleh bayar, tak boleh bayar dekat hospital private, mahal. So mereka mesti pergi jinjang klinik, ya, jauh, jinjang kat Kepong. Kalau boleh, saya akan menolong mereka untuk mengusahakan satu klinik berskala besar dekat Sengambut. Ini akan sedikitlah, saya percayalah, akan menarik pengundi-pengundi atas pagar. Ya. Dan untuk pemuda-pemuda yang first time voter, maksudnya lebih daripada 18 tahun, ya, yang perlu kita beritahu mereka adalah lambang logo dan cara-cara bagaimana untuk mengundi. Macam saya tu hari saya pergi Taman Sri Sinar, saya ada jumpa seorang, dia pemuda tapi dia pertama kali undi, dia umur 28. Tapi saya tanya dia, proses tu. Dan proses tu. Semasa saya menarik undi kan, dia cakap, saya tanya dia, kamu boleh sokong BN? Dia cakap boleh. Apa logo BN? Barisan Nasional. Saya cakap bukan Barisan Nasional, Dacing. Dacing? Ya. Dia pertama kali mengundi kan. Dia pun fikir, ni ada masalah. Maksudnya pertama kali undi, mereka tak faham apa logo. So kita mesti macam bila saya keluar kan, saya mesti tiap-tiap kali saya mesti mengulang banyak kali. Barisan Nasional adalah
Dacing. Barisan Nasional BN adalah Dacing. Baru mereka boleh ingat. Itu penting. Okey, yang penting juga apa ni Datuk Ramlan, manifesto yang dilancarkan oleh apa ni Barisan Nasional sendiri, bagaimana dengan penerimaan dan juga respon daripada pengundi-pengundi itu, utamanya di Lembah Pantai? Apakah mereka melihat seolah-olah ia satu apa ni peluang yang cukup baik sebenarnya kepada mereka untuk mendapat segala manfaat yang dijanjikan dalam manifesto padu Barisan Nasional? Manifesto ni amat baik kerana ia menyeluruh. Pasal macam saya cakap tadi, di Lembah Pantai kalau kawasan bangsa dia agak elit. Dan saya lihat dia pasal meliputi kerana di kawasan-kawasan Kerinci mereka akan dapat bantuan-bantuan yang terus direct kreditkan tu. Jadi pada saya memang amat bergunalah kepada B40 ni yang pada saya mereka berpendapatan rendah dan kerajaan memberi satu manfaat yang begitu baik. Dan saya tengok banyak peluang-peluang yang diberikan ni, dan saya lihat manifesto ni sebenarnya memberi gambaran yang jelas kerana daripada dulu kita dah 61 tahun kita memerintah. Saya lihat dia apa yang kita janjikan selalumanya BN ni akan ditunaikan. Jadi sebab tu pada saya manifesto ni amat menarik minat mereka. Dan saya lihat dia boleh membantu untuk kita di peringkat contoh di parlimen masing-masing. Okey, kita tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi sebenarnya. Apa ni Datuk Daniel, saya tahu apa ni kekuatan Datuk sendiri pastinya ada, terutamanya untuk berhadapan dengan seorang apa ni gergasi. Tapi apakah Datuk yakin bahawa daripada respon yang ditunjukkan oleh apa ni pengundi-pengundi di Segambut itu sendiri memberikan semacam cahaya yang agak menarik sebenarnya dalam perjuangan apa ni Datuk Daniel sendiri di kerusi Parlimen Segambut ini? Okey. Bagi saya sejak daripada masa COVID itu, iaitu kan Mac 18 2020 ya. Saya memang dah banyaklah membuat sumbangan sumbangan emas. Masa itu memang mahal lah. Saya terutama ni dekat kawasan tersebut Segambut telah menyumbangkan emas pada rakyat-rakyat yang memerlukan lah. Ya, itu termasuk warga emas ya. Di kawasan Segambut, contoh dekat kawasan Seri Bintang ya, saya ada satu tempat apartmen Seri Bintang. Kebanyakan daripada penduduk-penduduk di sana memang miskin ya. So saya pun, mereka meminta saya sebenarnya, saya kenal satu kawan yang tinggal dekat sana, telefon saya bahawa tak dapat emas. Tapi dia semua merangkumi keluarga yang miskin. So saya pun dermalah emas untuk mereka. Satu. Kedua, masa COVID saya juga ada membuat sumbangan sayur-sayuran, buah-buahan kepada orang yang memerlukan lah, dekat kebanyakan kawasan di Segambut lah. Ya, Sungai Pencala, Segambut Dalam ya. Saya juga telah membuat program sanitasi ya di kawasan sekolah-sekolah contoh sekolah Kepung 3, SMK Manjalara, SMK Bukit Maluri, lagi sekolah Segambut, SK Segambut. So saya membuat sanitasi program ya, supaya budak pelajar ya atau guru-guru bila mereka balik ke sekolah, mereka ada lebih keyakinan. Ya, itu merupakan macam satu perkhidmatan lah. Percuma saya bagi ya. Dan juga masa banjir ya, dekat kawasan banjir saya pun turun ya. Saya masih ingat 18 Disember 2021 saya berada di Kasih Pilih. Masa itu air surut sini saja. Saya masih ingat ya, lebih kurang pukul 10 lebih. Tapi bila sampai lebih kurang 12 lebih, air sampai sini. Hampir 4 kaki ya, lebih kurang 4 kaki. Saya semasa tengah menolong orang untuk memunggah barang ya. Bila mereka ambil barang yang mereka memerlukan dari rumah mereka, saya pun tolong mereka. So mereka nampak ya, tetapi saya pakai mask lah masa itu kan. Tapi bila saya sampai sana keesokan hari, dia cakap, bukankah kamu
orang yang masih tolong kita semalam. Ya. So saya berada di kawasan tersebut, kasih pilih kolam air sebulan lebih. Okey. Tiap hari saya menolong mereka. So itu merupakan satu sumbangan saya pada mereka, penduduk-penduduk di sana. Dan kita juga berharap bahawa sumbangan yang telah pun dicurahkan oleh Datuk Ramlan dan juga Datuk Daniel itu akan mendapat perhatian daripada pengundi-pengundi. Baiklah, sayang sekali masa dah mencemburui kita sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Datuk Ramlan Askolani. Terima kasih kepada Datuk Daniel Ling Sia Chin kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Walaupun sebenarnya saya memerlukan lebih banyak masa sebenarnya untuk cakap dengan kedua-dua tetamu ini, tapi mungkin di masa-masa yang akan datang sebelum 19 hari bulan itu kita dapat bersama lagi untuk bercakap lebih mendalam lagi. Terima kasih kepada anda, tetapi jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi kita akan kembali semula ke ruang bicara ini kerana kita ada lagi tetamu dan juga isu yang menarik untuk kita sembang-sembang. Kita rehat dan kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara Bernama TV.